dilahirkan di negeri Selangor, yaitu di Petaring Jaya, Selangor. Dibesarkan di Syria dan mendapat pendidikan agama di Syria. Bahkan pepatah tak kenal maka tak cinta, maka kita kenalkan biodata Ustaz Muhammad Izhar. Beliau telah pun berumah tangga, buat masa kini masih lagi seorang isteri, mempunyai 2 cahaya mata. Dan beliau adalah Pensarah Kanan Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau juga adalah mursyid imam muda yang kedua, penceramah di TV1, TV3 dan TV9 dan juga di Astro. Ramai yang kenal beliau kerana sering kali keluar di kaca TV dalam program Tanyalah Ustaz. Hari ini dia datang kemari untuk program ceramah oleh Rasul. InsyaAllah, untuk tidak memanjangkan masa lagi, saya dengan ini menjemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Kasim untuk memulakan ceramah oleh Rasul. Diharap tuan-tuan dan puan dapat mengambil iktibar dari apa yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Majlis dengan ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan ceramah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dikasihi tuan pengurus di majlis, nazir masjid, EJK, imam-imam, bilal-bilal, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama sekali, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin dan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita pada pagi ini, alhamdulillah, kesihatan, kekuatan untuk berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita saling ingat memperingati antara satu sama lain seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Pada mulanya tuan-tuan dan puan, saya sangat-sangat takut. Sebab semalam saya demam, pagi tadi pun demam. Saya baru balik dari Mekah 2 hari lepas. Jadi bila duduk dekat Mekah tu, alhamdulillah Allah bagi kekuatan, pergi ke sana ke sini, ceramah sana ceramah sini, tak demam, tak sakit, alhamdulillah.
Tapi bila balik terus live dekat TV Hijrah berkaitan dengan Valentine Day. Kemudian ada ceramah 2-3 tempat. Tiba-tiba batuk yang teramat sangat sampai merah tekak. Jadi sahabat saya doktor, dia pesan, kata ustaz, kena rehat daripada ceramah selama 5 hari. Saya kata, rehat 5 hari? Program penuh. Dari pagi tadi, tengah hari ni kan petang pukul 3 ada, malam sekarang ada, pagi esok ada. Kata macam mana nak rehat? Orang dah, Ustaz Iqmah pula bagi tahu, SMS. Jangan lupa, batang benar ni 2 ekor lembu dah, kembang lah. Sudah lah, lagi yang kedua. Tapi Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Allah bagi kekuatan sihat. Maka ubat rasa perlu sikit tadi untuk datang berkongsi ilmu dengan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya pada Nabi SAW itu ada contoh akhlak yang sangat-sangat mulia, yang kita kena ambil. Orang lelaki kena ambil, orang perempuan kena ambil. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dan dia akan diikuti oleh orang-orang yang beriman kepada Allah sahaja, beriman pada hari kiamat sahaja. Maka orang-orang jenis macam ni, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti akan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita selalu sebut, kita selalu menyebut, kata, saya sayang Nabi, saya cinta Nabi, saya sangat-sangat suka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa bukti? Apa bukti yang kata kita betul-betul sayang dan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kita kata, saya memang betul-betul cinta Nabi, saya sayang Nabi, saya memang kalau boleh apa yang Nabi buat tu saya nak buat. Nah, sekarang saya nak ajak tuan-tuan perempuan muhasabah diri. Kita tengok diri kita ini, bagaimana kita kata kita sayang Nabi, kita sayang Rasulullah SAW. Apa buktinya? Imam As-Sayuti rahimahullah ta'ala disebut ada 10 perkara yang kita kena muhasabah diri. Tuan-tuan kena muhasabah diri, puan-puan kena muhasabah diri, saya kena muhasabah diri. Tengok sejauh mana cinta kita kepada Nabi SAW. Pagi-pagi dah beralak tadi, Nazir bagi tahu, pagi tadi dah orang kata apa? Berselawat. Musim kampung lah. Musim kampung lah lebih kurang. Berselawat kepada Nabi SAW. Sallallahu ala Muhammad. Masya Allah, semua berselawat. Tetapi adakah kita betul-betul buat apa yang Nabi SAW suruh? Nah, sekarang ni kata Imam As-Sayuti rahimahullah, pertama, Nabi SAW tak tinggalkan harta kepada kita. Nabi tinggalkan Al-Quran. Kata Imam Sayuti, sejauh mana kita baca Al-Quran? Tadi tengok adik tadi baca Quran, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, tenang jiwa kita bila tengok anak-anak kita baca Quran. Tenang jiwa kita tengok anak itu pegang Al-Quran. Tapi sejauh mana kalau kita tengok kawan-kawan kita kat luar sana yang mereka ingin nakkan anak-anak baca Quran. Malam-malam kita tengok anak mak bapak dia hantar, mak bapak hantar anak-anak pergi mana? Pergi tuition. Pergi tuition belajar apa? Matematik, English, apa lagi? Sains.
Anak saya pun hantar tu. Tapi sejauh mana yang kita orang yang kita pada hari ini hantar anak-anak baca Quran, paksa mereka baca Quran. Nah, kata Ibnu Qayyim, kata Imam Sayuti juga, tengok sejauh mana kita pada hari ini membaca Al-Quran. Itu semua sini. Qira'atul Quran wa tadabbur ayatihi wa hifzi ayatihi. Cuba kita tengok sama-sama. Kita hari ini boleh baca Quran ke tak? Anak-anak kita hari ini okeylah, alhamdulillah semua boleh baca Quran. Mak bapak, ada orang dia malu nak baca Quran. Mak bapak dia malu. Tambah-tambah orang lelaki lah. Kalau bulan Ramadan, orang perempuan saya tak pelik. Semenjak saya jadi penceramah ni, kalau buat khatam Quran, orang perempuan marvelous. Orang perempuan bagus. Sebab apa? Kalau khatam, dia pada awal Ramadan tu, dia pembukaan. Ustaz datang, pembukaan. Pembukaan, baca Quran. Khatam Quran, maknanya orang kata tadarus Al-Quran. 15, 16, 17 tu, dia orang panggil balik. Dia kata, Ustaz, kami dah khatam. Daripada 20 orang, jadi 40 orang. Tapi kalau orang lelaki, pembukaan dia ada 10 orang. Lepas tu tak panggil-panggil lah. Bila tanya balik, tak tahu Ustaz, daripada 10 orang tinggal seorang je Ustaz. Tok Imam tak tahu ke mana, Tok Bilal pun hilang. Tak dah habis. Tengok, kadang-kadang ada faktor, betul juga. Saya ingat kawan saya, Ustaz Don, dia kata apa? Dia kata punca kadang-kadang orang Melayu ni, dia malu nak baca Quran, nak khatam Quran masa tadarus ni susah. Sebab apa? Sebabnya masa tadarus tu semua pakat dia pandai. Tak. Oh ni baca panjang sikit. Salah tu 2 rakaat je. Oh masa tu pakat nak tegur. Dia masa tadarus ni, kalau bacaan tu salah yang teruk baru tegur. Mana kalau ain sin qaf tu dia baca sa qaf, baru tegur. Teruk sangat. Kalau setakat panjang pendek, apa yang jelas, benda tu tak fauzik, tak teruk. Nak tegur dia pada tempat dia. Maknanya kalau dalam keadaan belajar tadarus yang betul-betul antara ustaz dengan anak murid, itu tak apa. Jadi itu sebabnya kadang-kadang kita nak tegur orang ni, tengok tempat juga. Itu sebab dalam bab sembahyang, kalau Tok Imam dia baca salah, tambah-tambah kalau Tok Imam baca surah apa ni, surah Ghazin lah salah. Wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu. Untuk ulang pusing-pusing tak habis. Bila nak masuk, hak tegur ramai mana? Sebab ayat Ghazin, ayat hak mudah, semua pakat tegur. Bila semua tegur, kelam kabut Tok Imam lagi tak jumpa jalan. Itu sebab cukup seorang ni tegur. Kalau nampak tak jumpa jalan juga, biarkan Tok Imam tu. Lama-lama Tok Imam dia akan tukar surah lain. Tak apa. Ini semua nak tegur. Maklumlah semua hafal. Itu sebabnya kita nak tegur dalam bab sembahyang, hatta bab sembahyang yang wajib tegur bila baca Fatihah salah. Sebab Fatihah itu rukun. Yang lain sunat, bacaan selepas itu sunat. Kalau nampak Tok Imam baca salah, tak apa, biar dia. Kecuali lah orang tu betul-betul pakar. Tu lain nak cakap macam mana. Tuan-tuan membuat dirahmati Allah Ta'ala. Maka kita tengok Quran tu macam mana. Kita baca Quran setara mana? Sejauh mana kita baca Quran? Baca Quran pertama, bersungguh-sungguh nak baca Quran. Kalau bab menyanyi, nombor 1 lah kita. Pernah suatu hari tuan-tuan membuat, saya sampai pejabat, sampai UKM awal. Jadi buka lah email. Buka email ni memang email terlalu banyak. Kita orang tanya soalan kadang-kadang sampai 50. Nak jawab, tak sempat jawab semua, banyak. Hari tu saya pun datang awal. Buka email, tengok ada satu soalan. Buka, tekan, rajin buka lagi. Dia pun tulis. Dia kata, Ustaz, saya nak tanya Ustaz, apakah hukum kilauan emas? Kilauan emas. Saya pun Masya Allah, makcik ni tanya soalan dululah, maknanya tanyalah macam mana boleh tak pakai emas itu. Saya pun tulis lah, adapun memakai emas itu adalah harus bagi wanita.
Dengan dalil, semua dalil dah. Dekat 5 minit tu, satu page. Balas dia, send. Tengok lepas 2-3 minit dia balas balik. Masuk balik. Oh, laju ni makcik ni. Dia balas dia tu apa? Dia kata, maaf ustaz, mungkin ustaz tersalah faham. Bukan itu yang saya tanya. Maksud saya ialah kilauan emas yang ada rancangan yang ada dalam TV. Ulang. Kata awak tak bagi tahu awal, letih aku tulis. Rugi masa. Tengok. Lepas tu dia bagi tahu lah tarikh buku apa, hari apa. Saya buat suatu hari tu saya pun balik awal. Lepas habis ceramah tu balik. Selalunya kalau saya balik rumah, saya lepak dulu dekat sofa, dekat ruang tamu, lepas tu saya duduk dekat dapur, saya sembang rumah. Ni tak. Balik masjid je, terus naik ke atas. Rumah saya pelik. Dia abang dia kata, pelik lelaki aku. Apa sebab tiba-tiba balik, naik ke atas, dia pun ikut. Buka TV pula, lelaki dia pelik. Jarang tu lelaki aku ni buka TV. Buka TV, tengok pula, nyanyi. Buka-buka tilawah umat tu menyanyi. Rupa-rupanya pakcik-pakcik tua, makcik-makcik tua duduk menyanyi. Jadi dia tanya hukum, boleh tak orang-orang tua ni menyanyi gitu? Baru saya faham. Dia tanya hukum tilawah emas. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, bila tengok balik, Masya Allah, dah tua dah. Nyanyi bukan main, tarik tu dia. Bersungguh tarik tu. Ada makcik seorang tu tengah nyanyi lagu apa, lagu Syarifah ini, orang dulu. Gitu tutup mata. Menghayati diri. Kalau Quran kita boleh buat macam tu, tak apa. Masalah Quran kita tak boleh buat macam tu. Bahkan kita takut pula anak kita ni hafal Quran. Takut tak boleh nak kerja, tuan-tuan buat. Cuba saya selalu cakap pada orang, berapa ramai orang yang hafaz Quran, tok imam yang hafaz Quran jatuh miskin. Ustaz Iqmal, ini orang hafal Quran ni, bukan Quran saja, 7 qiraat, semua dalam kepala dia. Ada jatuh miskin? Tak ada. Bini seorang juga, anak ramai, alhamdulillah, rumah ada. Tak ada lagi kita tengok dia mengempat, tak ada. Jadi hakim kebangsaan pula, mana ada? Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, adik-adik saya menghafal Quran, semua hafal Quran, tapi tak ada seorang pun yang jadi ustaz, jadi polis, bahagian jenayah. Seorang tu engineer. Sampaikan pensyarah dekat universiti, tanya dia, engkau ni jawab soalan ke engkau photostat soalan? Jawapan. Sebab dia dah hafal Quran, dah biasa 30 juzuk. Jadi dia ngapal orang apa? Dia ngapal apa? Orang kata apa? Teori-teori sains tu mudah. Sekarang ni engineer tu. Tengok Quran. Tu Allah kata, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku turunkan Al-Quran, kata Allah Ta'ala, aku jaga Al-Quran. Orang yang Allah kata, aku jaga Quran daripada hilal, daripada ditipu, daripada diubah. Bagaimana Allah jaga Al-Quran? Orang yang baca Quran, kalau Quran Allah jaga, orang yang baca Quran Allah jaga, orang yang hafaz Quran lagi-lagi Allah jaga. Itu sebab dalam hadis Bukhari, tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang hafal Quran, dia bagi syafaat kepada diri dia, kepada mak bapak yang menyuruh anak-anak itu menghafaz Quran. Sangat menarik, tuan-tuan. Jadi itu yang pertama. Kata Imam As-Sayuti rahimahullah ta'ala, bagaimana kita nak tahu yang bagaimana kita ingin cinta kepada Nabi SAW? Adakah Quran itu menjadi bacaan kita harian? Adakah Quran itu kita hafal? Adakah Quran kita cuba fahami Al-Quran itu betul-betul? Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, dirahmati Allah, kata Imam Sayuti, tanda cinta kita kepada Nabi SAW, at-taqarrub min Allah bin nawafil ba'da al-fara'id. Nabi SAW tak pernah sama sekali tinggal sunat-sunat sebelum dan selepas solat fardu.
Kita tu kata cinta Nabi bukan main, tapi subuh tak bangkit, sembahyang sunat sebelum dan selepas tak buat. Kata cinta Nabi SAW. Susah sangat ke kita nak buat 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat sebelum asar? Susah sangat ke tuan-tuan puan? Payah, sangat payah. Itu sebab kadang-kadang bila saya tengok kat Mekah, dekat Mekah tuan-tuan, semua orang boleh buat. Dekat Mekah, kita kejar waktu solat. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, sebelum sejam sebelum azan tu, semua orang dah pergi masuk Masjid Nabawi. Orang dah kejar masuk Masjid Haram. Tak. Tapi dekat Malaysia, bila balik Malaysia, solat kejar kita. Dia terbalik dah. Masa kat Mekah boleh pula kita kejar waktu solat, tunggu solat bila nak masuk waktu azan. Tapi bila balik Malaysia, terbalik. Kenapa? Sebab kita sibuk dengan dunia. Tak salah tuan-tuan perempuan nak kejar dunia. Tuan-tuan nak kaya lah, silakan. Tuan-tuan nak duit banyak, silakan. Anak-anak nak kaya lah. Tapi jangan lupa solat. Itu sebab Abdullah bin Mas'ud dia kata apa? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ish abada. Cari dunia macam kamu nak hidup sepanjang zaman. Tapi ingat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Buat akhirat macam esok dah kamu nak mati. Nah, sekarang ni kalau kita nak betul-betul cinta pada Nabi SAW, Nabi tak pernah tinggal solat sebelum dan selepas solat fardu, iaitu solat sunat. Ajarlah anak-anak sama sekali, sikit-sikit datang masjid, sembahyang 2 rakaat. Apa masalah dia? Susah sangat. Sedangkan Nabi SAW dia sebut tuan-tuan puan dalam hadis qudsi, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hamba-hambaku ini, dia takkan lagi banyak dia buat mendekatkan diri dia dengan aku dengan solat-solat sunat, sesungguhnya aku sangat sayang kepada dia. Allahu Akbar tuan-tuan. Sembahyang sunat dia, Allah sayang kita. Nak bagi Allah sayang ni tuan-tuan, tak payah, tak susah nak bagi Allah sayang. Sembahyang sunat, sembahyang fardu jangan tinggal, sembahyang sunat pun jangan tinggal. Ini salah satu daripada amalan ataupun perkara yang Nabi SAW lakukan dalam kehidupan Nabi SAW. Itu satu. Sahabat radhiyallahu anhu, tak ada seorang pun yang tak buat macam Nabi SAW. Mereka tengok bagaimana Nabi sembahyang, begitulah Nabi mereka sembahyang. Kita tuan-tuan buat, Masya Allah, jauh sekali. Datang masjid pun malas, apatah lagi solat berjemaah. Solat sunat kita tak buat. Sedangkan semua itu tanda cinta kita pada Nabi SAW yang kita kena buktikan. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah SWT, kata Imam As-Sayyidi rahimahullah, untuk pastikan yang kita betul-betul sayang kepada Nabi, selain daripada baca Quran, selain daripada solat sunat sebelum dan selepas solat fardu, yang ketiga, zikrullah bil istimrar. Perbanyakkanlah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ni tak payah, tak semestinya kita zikir selepas sembahyang saja. Ada orang kata, ustaz, saya zikir selepas sembahyang je. Tak semesti. Mujur juga lepas sembahyang kita buat. Kalau kat Mekah, kalau tuan-tuan pergi kat negara Arab, dia tak zikir lepas sembahyang ramai-ramai. Orang kata, ustaz, itu sunnah Nabi ke? Yalah, memang Nabi SAW dia tak orang kata apa? Tak zikir beramai-ramai dengan para sahabat. Tetapi Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum tidak bangkit sehinggalah mereka habis baca-baca doa-doa, zikir-zikir yang telah Nabi SAW lakukan.
Nabi ajar para sahabat bagaimana nak zikir. Itu sebab dalam mazhab Syafi'i kita boleh, tu imam dia boleh kuatkan zikir, kuatkan doa sebab nak ajar kat orang belakang sana. Orang Arab, tengok orang Arab lepas sembahyang dia tak bangkit. Kita kalau tak zikir habis semua bangkit. Itu sebabnya kita digalakkan banyakkan berzikir lepas sembahyang. Satu. Yang kedua, dalam perjalanan, dalam kereta, kita duk dengar Era FM, duk dengar Sinar FM, duk dengar semua hot ni lagu. Dan apalah tak beli CD zikir Hafiz Hamidun tu. Apa lagi? Apa ni? Banyak kan yang buat zikir-zikir munajat ni. Dengarlah tuan-tuan. Bila kita dengar, air mata boleh menangis. Keluar air mata kita, dia fikir, ya Allah, aku ni nak masuk syurga pun tak boleh. Tak tahu boleh masuk syurga ke tak. Nak masuk neraka pun tak tahu. Orang kata, oh, kenapalah doa dengan zikir tu. Ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa ala nari jahimi. Aku ni nak masuk syurga tu aku tak mampu. Nak tahan duduk dalam neraka aku tak layak. Tak mampu juga nak tahan. Itu tanda tawaduk Imam Syafi'i punya zikir. Orang kata, ustaz, apa tak nak masuk syurga, tak nak masuk neraka, nak tengok mana? Ya, itu tanda kita punya orang kata apa? Tanda tawaduk seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ni lah. Orang nak bagi kereta kat kita. Dik, ambil kereta dik, pakai. Kita kadang-kadang kata, oh boleh. Tak ada, kita kata, tak layak lah saya nak bawa kereta tuan. Kita rasa macam tu. Mana cara adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Sama lah juga dalam hal-hal yang seperti ini. Kita banyakkan berzikir. Zikir ni bukan payah. Kita dengar zikir tu pun dah dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Quran itu pun dah dapat pahala. Dengar Quran dalam kereta itu dapat pahala. Dekat rumah sambil-sambil duduk masak tu, orang perempuan masak, buka CD, buka iKim, radio iKim, ada zikir, ada tazkirah, itu dipanggil zikir. Zikir ni bukan saja baca tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, tetapi zikir juga termasuk dalam mendengar tazkirah, mendengar ceramah, ya, mendengar semua perkataan-perkataan baik, itu dinamakan zikir. Ketiga. Yang keempat, kata Imam Sayyidi rahimahullah ta'ala, taqdim ma yuhibbuhu Allah ala ma tuhibbuhu indama tuqdiruka raghabatik. Perkara yang keempat, kata Imam Sayyidi rahimahullah, sejauh mana kita nak tengok cinta kita pada Nabi SAW. Dalam kehidupan kita ni, kita dahulukan apa yang Allah suruh, apa yang Nabi suruh, atau kita hanya mendahulukan apa yang nafsu suruh. Itu satu hal. Hari ni musim kahwin, ramai sangat kahwin. Orang tanya saya, ustaz, boleh tak kita ni nak bersanding? Bersanding. Saya kata, bersanding ni ada ke dalam Islam? Satu. Yang kedua, kalau nak bersanding, kalau yang tengok tu keluarga saja tak apa. Masalah sekarang ni, yang tengok tu orang bukan mahram, lelaki yang bukan mahram, perempuan yang bukan mahram, tengok pada kita. Kita pula pakai baju yang tak tutup aurat, maka itu haram. Tadi awak kata awak sayang Nabi. Bab sanding pun dah tak tepat. Tak cinta Nabi dah. Nabi suruh jaga aurat. Nabi bagi tahu pada Fatimah, wahai Fatimah, apabila kamu sudah balik, perempuan yang telah balik, la tura minhunna, tidak nampak daripada mereka kecuali muka dan perjalanan tangan sahaja. Kita apa yang tak cinta? Dalam TV tu apa yang kita tak tengok? Apa yang tak tengok? Orang lelaki buka aurat, beli surat khabar. Dalam surat khabar tu apa perempuan yang tak buka aurat? Lelaki tak buka aurat. Lelaki yang buka aurat, lama-lama dalam surat khabar. Nak tengok pun kan, kadang-kadang budak-budak besar-besar ni tengok malu.
Kadang-kadang dia hari Ahad beli apa? Kalau tengok beli mingguan Metro apa benda kan, buka-buka dia tengok perempuan. Anak-anak kita pun tengok masa mandi kita tengok perempuan. Anak saya pun nak tengok, dia tengok dalam surat khabar, tengok, oh, dia kata, papa kenapa ni orang ni dia tak tutup aurat. Tengok budak pun mandi dia tengok. Sebab kata sayang Nabi, kok mana benda ni boleh buat. Sama lah juga dalam hal bab bersalam. Salam, kata sayang Nabi, cinta Nabi, sepupu sepapat salam biasa. Katakanlah sepupu sepapat, saya dengan sepupu saya perempuan, boleh tak salam? Boleh tak? Kalau lelaki dengan lelaki tak boleh. Kalau lelaki dengan perempuan tak boleh. Tapi orang kata, ustaz, ni ada orang tanya, orang cakap dia, ustaz, kita dah biasa buat dah ustaz, dah jadi keturunan kita buat benda ni lama dah. Takkanlah ustaz tiba-tiba ustaz kata haram lah. Ni macam mana ni ustaz? Itu yang Imam Sayyidi kata, dahulu bukan apa yang Allah suruh berbanding dengan apa yang manusia suruh. Kita tu buat apa yang manusia suruh. Cukup belum kening, haram. Tapi orang buat juga sebab apa? Nak cantik. Tu mak andam tu. Orang yang pertama masuk neraka tu mak andam. Kalau dia kalau tak habis lagi tu, kalau dia tak ikut syariat. Berapa ramai yang datang jumpa saya, ustaz, saya ni nak kahwinkan anak ni, mak andam kata tak cukup kan, belum kening sikit. Saya kata mana boleh, haram. Oh ustaz, sebab mak andam kata sekali-sekala aja. Lepas tu taubatlah dia kata. Tengok mak andam ni dia. Lepas tu dia make upkan perempuan tu luar daripada syariat. Tengok, ini semua kerja-kerja mak andam. Itu sebab mak andam kena Islamik. Islamik tu macam mana? Dia kena buat baju yang tutup aurat. Dia kena buat tudung yang tutup aurat. Dia nak make up sekadar untuk hilangkan kepucatan muka saja. Itu sudah memadai. Ini tak, dia buat lebih-lebih. Macam mana saya nak kata, mak andam punca masuk neraka. Itu sebabnya mak andam kena lebih Islamik. Janganlah ikut apa yang manusia suruh, tapi ikut apa yang Allah suruh. Banyak lagi lah kalau nak tengok dalam adat-adat. Di dalam bab ni orang kata dalam usul fiqh dia panggil al-adah fasidah. Adat-adat yang tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab kita tu ikut manusia punya tanggapan, manusia punya permintaan. Tuan-tuan membuat rahmat Allah. Baik. Yang kelima, kata Imam As-Sayyuti rahimahullah ta'ala, selain daripada kita dahulukan apa yang Allah suruh, yang kelima, ultuq ila asma'illahil husna wa sifat. Kata Imam As-Sayyuti, perkara yang kelima nak tunjuk cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafallah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Hafal nama Allah Subhanahu wa taala tak rugi tuan-tuan. Sebab daripada nama Allah kita akan tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah ada 99. Setiap nama-nama Allah ini ada makna yang tersirat dan tersurat. Contoh, kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Situ dah ada dua nama yang berbeza. Ar-Rahman. Kenapa Ar-Rahman? Kenapa Ar-Rahim? Ar-Rahim dia lebih khusus kepada orang Islam. Ar-Rahman untuk semua manusia. Orang tanya kita, ustaz, kenapa Bill Gates tu dia kafir, dia tak semayang tapi kaya? Jawapannya di situ. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nikmat Allah bagi semua,
Tapi syurga Allah bagi untuk orang Islam. Orang tanya, Ustaz, kenapa Bush tu kaya? Dia butuh orang Islam ramai. Betul dia. Tapi ingat, dia dapat Rahman, tetapi tak dapat Ar-Rahim. Nama Allah tu, itu nama Allah. Tapi berapa ramai yang minat nak baca, nak belajar nama-nama Allah Ta'ala? Masjid, ustaz-ustaz datang mengajar, tak datang dengar. Maka kita jahil tu sampai diri. Itu satu hal. Tengok antara nama Allah Ta'ala juga, Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Dah cuma Al-Jabbar Saya iman perkasa. Itu bahasa ayat-ayat pertundangan. Perkasa, Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Mutakabbir? Takbur. Tuan-tuan nak terima dia tak? Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Perkasa, itu ayat lapik dia panggil. Perkasa, mutakabbir yang susah nak terjemah. Mudah bahasa nak terjemah. Al-Jabbar Maha Samsing. Al-Mutakabbir Maha Takbur. Orang kata, Ustaz, macam mana boleh kita sifatkan Allah itu takbur? Macam mana kita boleh sifatkan Allah itu samsing? Tak. Samsing, Allah itu samsing bagi mereka yang samsing kat dunia. Siapa orang yang samsing kat dunia? Dr. Syed Ramadan Buti kata apa? Dalam akidah wasatiyah dia kata apa? Dia kata kalau orang itu disuruh untuk sembahyang, jom sembahyang, tak nak. Aku banyak meeting, sibuk ni, nanti hilang makeup, ambil wudu. Amboi. Orang perempuan ada tanya, Ustaz, boleh tak saya jamakkan sembahyang saya? Saya nak qada semua sembahyang. Saya kata kenapa? Sebab saya makeup malas nak hilang. Nak ambil wudu tu leceh, kata Ustaz. Oh, tak ada. Takbur, apa ni? Samsing. Mana orang yang tak nak sembahyang, dia tak nak sembahyang sebab dia sibuk dunia. Orang itu samsing. Maka Allah lagi samsing dengan kita di akhirat kelak. Jangan salah faham. Itu sebab nama Allah ini kita kena belajar. Orang bila kita tu kata samsing, oh apa ni ustaz dia cakap ustaz Allah samsing. Bukan ustaz yang cakap, nama Allah. Allah yang bagi tahu. Al-Jabbar Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Takbur. Terima sombong. Anta mutakabbir. Kalau dia kata, Izhar, anta mutakabbir. Wahai Izhar, kamu ni sombong lah Izhar. Betul tu. Kalau tak ada lagi orang kata, Izhar, awak ni mutakabbir. Awak ni baik, tak ada. Maksudnya Allah sifatkan dirinya, Allah itu sebagai takbur. Kepada siapa? Kepada manusia yang takbur. Itu sebabnya kalau kita tengok hadis Nabi SAW yang kata kalau pakai seluar dia atas buku lagi. Kenapa pakai atas buku lagi? Sebab zaman Nabi SAW, zaman jahiliyah, orang Arab Quraisy, mereka ini akan tunjukkan kekayaan dia dengan labuhnya baju. Okey, katakan Abu Jahal. Abu Jahal berapa orang yang pegang baju kat belakang? Yang pegang kain baju kat belakang? Ada 4 orang. Maksudnya kekayaan dia tu 4 orang punya kekayaan lah. Maknanya kekayaan dia 4 orang. Nilai dia kat belakang. Abu Lahab 5 orang pegang kain kat belakang. Jadi 4 orang dengan 5 orang, mana yang kaya? 5 orang. Jadi Nabi SAW larang kita pakai seluar, pakai baju bawah daripada buku lain dulu. Jadi maknanya kalau hari ini kalau orang kata Ustaz saya nak pakai seluar bawah buku lain boleh. Kalau pakai seluar track, seluar select ni tak ada masalah lah. Kita pakai pun bukan takbur. Kita pakai sebab nak nampak cantik, itu je. Itu je. Jadi itu sebabnya kita hidup tak payah nak takbur, tak payah. Baru ni tuan-tuan,
dekat Mekah. Ini baru berlaku 4 hari, 5 hari lepas, masa saya kat Mekah. Salah seorang daripada jemaah saya ini anak kepada Agung Sultan Abdul Aziz. Yang pergi dengan saya ni anak Agung lah, perempuan, anak sulung tu. Bila masuk Hijri Ismail, saya yang bawa masuk Hijri Ismail. Tuan-tuan tahu tak Hijri Ismail ni nak masuk dia tu kan, bergempur orang masuk. Bila masuk dalam tu, dia tak tengok dah awak ni anak agung ke, awak ni sultan ke, awak ni tengku ke, awak puan seri ke, datuk ke, dia tak tengok. Jadi yang masuk dengan saya ni tengku dan juga ada seorang puan seri. Bila masuk dalam tu, dia sujud tu, orang sepak kepala dia. Dekat Malaysia ni, anak agung kena sepak ke? Tak ada. Dia sujud tu, kaki orang dekat kaki perempuan Iran duduk kat kepala dia. Bila keluar, lepas tawaf, lepas keluar kita, lepas sembahyang naik sembahyang kita keluar, duduk kat luar. Duduk dekat tempat tawaf tu, lepak. Sambil-sambil tengok manusia kan. Dia pun cakap kat saya, ya Allah Ustaz, sebenarnya kan pangkat yang kita ada di sisi Allah tak ada apa. Allah insaf. Saya kat Malaysia tak pernah rasa begini. Orang tolak saya, orang pijak saya tawaf duduk bawah ketiak orang. Orang kat ketiak ni berbulu dia. Dia tutup mulut gitu lah. Nak buat macam mana? Itulah realiti hidup. Sebenarnya itu sebab kita disunatkan pergi umrah. Kita wajib pergi haji seumur hidup sekali. Untuk apa? Untuk muhasabah balik. Masa tengah tawaf, kita rasa hina depan Allah Ta'ala. Kita semua sama. Pakai telekong made in China juga. Pakai apa? Pakai apa? Pakai ihram made in China juga. Tak ada made in Italy, tak ada. Tapi dia bawa lah handbag dia tak tinggal lah. Tawaf ada handbag dia, masa makan ada handbag dia. Hebat bawa ni. Waktu tak apa lah, tu dia punya pasal. Yang penting dia risau. Dia kata, Ustaz, orang pijak kepala itu biasa. Saya sujud, dekat kepala saya ada kaki orang, itu biasa. Mana dia kata, Ustaz, sebenarnya hidup kita ni pangkat tinggi mana pun, kalau amal ibadat tidak ada, maka kita sangat hina di akhirat kita. Subhanallah. Itu anak agung. Insan kita bukan anak agung pun, bukan anak sultan, nyombong tak ada. Allahu Akbar, tuan-tuan. Baru beli kasut batar je. Beli kasut batar bukan main, angkat kaki gigi. Kaki. Nak nunjuk kata kasut baru. Tak payah dah, tuan-tuan. Nak nunjuk apa? Sedangkan Islam larang kita menunjuk, takut orang lain nak juga. Itu sebabnya dalam hukum berjiran, katakanlah kita beli pizza. Beli pizza, anak jiran nampak, wajib kita bagi anak jiran. Hantar sikit pizza kepada anak jiran. Sebab apa? Sebab takut nanti anak jiran minta dengan mak dia, minta dengan ayah dia. Kita pula beli pizza tengah-tengah bulan. Jiran sebelah bila anak minta, Abah nak pizza, Abah nak pizza. Mana ada, tunggulah akhir bulan. Akhir bulan baru boleh beli pizza. Gaji tak masuk lagi. Anak bukan faham gaji masuk tak masuk, yang penting aku nak pizza dia. Budak dia tak faham. Maka tanggungjawab kita untuk jiran yang beli, jadi kita bagi sikit. Tu. Saya ingat Imam Nawawi kita sebut, dia jelaskan dalam bab bagi makan jiran-jiran. Kalau kita buat ayam bakar, barbecue, buat barbecue, Imam Nawawi ada 4 pandangan kat sini. Macam mana kita nak bagi? 1, kita menjerit, keluar ke pagar, panggil suruh anak pergi jauh, menjerit, Allahu Akbar.
Sampai mana suara tu dengar? Sampai akhir. Maknanya kalau 10 biji buah rumah dengar, yang ke sebelah tak dengar, 10 biji itu semua kena bagi ayam bapa. Satu. Yang kedua, masa bakar ayam tu, suruh anak kita daripada jauh bau. Sampai mana bau tu sampai? Kalau sampai 9 biji buah rumah, maka 9 biji buah rumah kena bagi lagi. Itu pandangan yang ketiga. Pandangan yang ketiga, ini berat sikit. Imam Al-Ghazali, dia ni kuat. Imam Al-Ghazali dia apa? Tak payah cari bau, tak payah jerit-jerit. Kira terus, 40 depan, 40 belakang, 40 kiri, 40 kanan. Allah Akbar, tak? Oh, banyak tu. 120 biji buah rumah. Itu dah buat kenduri besar-besaran. Itu pandangan yang agak keras lah oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Manakala pandangan yang keempat kata Imam Nawawi, dia kata cukup kita bagi 3 kanan, 3 kiri, sudah memadai untuk kita tak menyakiti hati jiran tetangga kita. Cukup saja. Jadi macam mana nak buat? Nak makan tu, kalau nak beli pizza, suruh takut jiran nampak. Kalau dia negeriku, kalau tak jerikut, takut. Beli lebih, 2 untuk kita, 1 untuk jiran tetangga. Beres, tak ada masalah. Baik. Itu yang kelima. Cuba pelajari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi lah kalau sebut nama-nama Allah ni banyak. Ya, antaranya Al-Adil. Allah itu Maha Adil. Dekat dunia kita tak adil. Kita bias, bagi hukum bias. Kita tidak adil kepada semua pihak. Di akhirat semua kita akan dihisab. Hari ini kita tak bayar hutang orang, di akhirat Allah akan tuntut daripada kita untuk orang itu. Cuma orang tanya, ustaz, kalau saya ni berhutang dengan orang, saya bagi duit kata orang, bagi pinjam, betul ke saya ni takkan masuk syurga? Saya confuse juga dengan soalan ni. Soalan ni tanya orang dalam tanya ustaz, orang tanya live. Saya kata macam mana dia, saya bagi hutang, orang tak nak bayar. Orang yang tak bayar tu memanglah confirm masuk neraka. Saya yang bagi hutang ni pun masuk neraka juga. Saya kata buat apa pula? Sebab kita lah menyebabkan orang tu masuk neraka pula. Dah lah kita sifat kat dunia, orang tak bayar hutang. Dekat akhirat pun susah juga. Dah. Ada orang kata apa? Setiap kali dia kata, ustaz, habis macam mana buat? Dia kata, halalkan semua. Dah. Itu hak kita. Hutang, hak kita. Katakanlah orang tu tak bayar, dia akan kita tuntut di akhirat kelak. Kadang-kadang orang tu banyak amal ibadat, tak bayar hutang, kita tak ada amal ibadat, tak bagi orang punya hutang, di akhirat kita masuk syurga. Kerana apa? Kerana amalan yang orang amal ibadat banyak tadi, tetapi tak bayar hutang, masuk ke akaun kita masuk syurga Allah Ta'ala. Itu yang hadis muflis disebut tu. Panjang hadis tu. Hadis berkaitan dengan orang muflis. Kenapa? Sebab bila kat dunia tu, dia banyak buat sakit hati orang, dia banyak buat hutang orang, dia tak bayar hutang orang. Di akhirat tuan-tuan, Nabi kata apa? Semua amalan-amalan dia dibedak-bedakkan kepada orang-orang yang dia zalimi. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu sebab Nabi tak semayang jenazah orang yang mati ada hutang walaupun 1 kurus, walaupun seposen hutangnya, Nabi tak mau semayang. Tengok sampai mereka itu nak kata Nabi ni tak suka kepada orang yang berhutang. Dah kita sekarang ni berhutang, bayar. Kata sayang Nabi SAW. Itu sebab di akhirat pula antara nama Allah Al-Adlu, iaitu Allah itu Maha Adil. Dia akan bagi semua sama rata di akhirat pula apabila kita dihisab depan Allah Ta'ala. Baik. Yang keenam kata Imam Sayyuti rahimahullah, nak pastikan yang kita cinta pada Nabi SAW, tafaqud dalail karamillah wa lutfihi wa ni'amihi. Kata Imam Sayyuti, nak tahu cinta kita kepada Nabi SAW,
cuba kita sedaya upaya cari nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada kita. Allah bagi anak-anak. Ni anak-anak ni Allah bagi ni. Pernah tak kita letak dalam kepala kita, anak-anak ini amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tak ajar mereka, tak didik mereka, kita adalah orang yang paling zalim. Kerana apa? Kerana kita abaikan tanggungjawab kita sebagai seorang ibu dan bapa. Isteri atau suami, itu amanah Allah Ta'ala. Jaga mereka. Itu sebab tafakur. Nabi SAW sangat tafakur. Maksudnya Nabi sangat jaga-jaga, pelihara nikmat yang Allah bagi kepada kita. Kita tak. Maksudnya kalau Allah bagi nikmat, apa yang kita buat? Allah bagi anak-anak, apa yang kita buat pada mereka? Allah bagi isteri, apa yang kita buat pada isteri kita? Allah bagi suami, apa yang kita buat pada suami kita? Semua tu Allah nak tanya di akhirat kelak. Allah bagi kesihatan, apa yang kita buat dengan kesihatan kita? Nak mati baru nak ingat Allah Ta'ala. Itu sebabnya mati Allah tak bagi bila time limit kita mati. Katakanlah Allah bagi tahu semua orang mati ni. Kata ni adik tahu mati petang ni pukul 4 petang. Contoh. Pasti mak bapak dia sekarang dia tengah berzikir semua. Adik ni lagi lah. Orang yang tu katakanlah untuk orang yang ada penyakit, kena kencing manis, kena kanser. Dulu banyak buat maksiat, bila kena kanser taubat terus. Sebab dia tahu dia nak mati dah. Yang kita ni tak tahu bila dia nak mati. Itu yang kita takut, tuan-tuan. Mati mengejut. Kawan saya kat UKM, 2 orang mati mengejut, tak tahu. Tiba-tiba meninggal. Seorang tengah main tenis, meninggal, heart attack. Seorang lagi tiba-tiba demam, meninggal terus, koma. Tak tahu sebab apa. Doktor pun kata seorang tu mungkin kena jantung, yang seorang lagi tu mungkin jenis demam kuman. Dia kena demam terus, dia serang paru-paru. Itu orang yang mati mengejut. Katakan semua orang tahu bila dia mati, dia apa buat? Tak. Saya rasa masjid ni penuh semua orang nak mati. Tanya, awak mati bila ni? Oh, saya ni lagi 1 jam mati ni. Semua nak mati dalam masjid. Dah pun dekat Mekah tu. Orang tawaf tu tanya, mati bila? Ni, lagi mati tengah tawaf kan? Nak mati tengah tawaf. Sebab tahu nak mati bila. Sama juga macam kita bawa kereta. Meter minyak rosak. Meter minyak rosak. Pantan jumpa Petronas, bubuh minyak. Pantan jumpa Petronas, bubuh minyak. Sebab apa? Sebab takut kereta mati tengah jalan. Nah, begitu juga kita. Kita nak tahu bila kita mati. Banyakkan amal ibadat. Itu yang kata Imam Sayyuti. Jadikan kehidupan kita ini, nikmat yang Allah bagi pada kita ini, perbanyakkanlah amal ibadat sebanyak-banyak mungkin. Duit ada, pergi umrah. Duit ada, pergi haji. Duit ada, bantu orang. Itu yang paling penting, tuan-tuan. Kalau nak simpan bekalan akhirat, dunia ni tak apa banyak dah. ASP-nya ada, dia saham tu ada, Joko Mat tu ada, macam-macam tuan-tuan. Yang ketujuh, ikut sunnah Nabi SAW dalam kelembutan hati. Lainul qalb. Kita ni hati kita keras dalam mana? Keras ke tidak hati kita? Kita kadang-kadang susah nak memaafkan. Orang Melayu ni memang dendam kesumat dia sangat tinggi. Melayu ni masuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, sama ada. Kalau bergaduh mak bapak, dia 7 keturunan bergaduh lagi. Dendam punya pasal. Kadang-kadang sampai sihir menyihir pula. Kalau Pak Sihir jumpa Zaid Iqmal lah.
Sampai sihir menyihir pula. Dia tak jadi macam Arab kalau dia gaduh depan-depannya. Atur bola. Orang Arab dia pukul gitu. Tolak. Lah kali dia nempel sekali. Akhir-akhir ini nempel sekali. Dia gaduh, dia lepas terus. Habis, kosong. Lepas tu boleh nempel. Allah, cium pipi. Tu orang Arab gaduh. Kita gaduh, angkat pagar, tutup pagar jiran. Tak mau tengok muka dia. 7 tahun dah jawab ni. Tak tegur. Nampak kereta mati dah kereta. Bukan mati tuan ni. Nampak kereta mati dah. Orang Arab dia tak buat macam tu. Arab dia tak ada dendam. Kalau dia gaduh macam begitu ke? Kita pergi sallu ala Nabi. Pergi kat dia selawat. Suruh selawat. Allah SWT. Okey balik. Okey sikit balik. Kita siap nak buka itu lah. Nak kilat. Apa dia buah silat. Tengok. Itu sebab ni kita minta lalu hati kita keras untuk memaafkan orang lain. Apa salahnya maafkan? Memaafkan tu tak rugi. Kecuali lah kita maaf dah, orang lain tak maafkan kita, itu tak ada masalah. Yang penting hati kita bersih. Kita dah maafkan orang tak nak maafkan kita, itu dia punya pasal. Kita dah maafkan dia, tapi dia tak nak maafkan kita, itu dia punya pasal. Yang penting kita dah buat baik kepada orang itu. Itu yang ketujuh. Nabi SAW tak pernah berdendam. Bahkan Nabi buat baik pula kepada orang yang buat jahat kepada Nabi. Antaranya seorang Yahudi, perempuan Yahudi baling salah jazur kepada Nabi. Perut unta dia baling atas kepala Nabi. Setiap hari Nabi nak pergi sembahyang. Salah jazur ni tai unta, apa ni, perut unta baling atas kepala Nabi. Jadi suatu hari Nabi lalu itu tak kena balik. Nabi pelik pula, tengok atas, tak ada orang baling hari ni. Pelik tak? Kita patutnya awal-awal lagi kita lari jalan lain. Tak, Nabi jalan juga tu. Lagi sembahyang tak bagi arah. Tengok tak ada orang balik. Tanya sahabat, mana perempuan Yahudi yang balik perut unta ke aku tadi? Dia sakit ya Rasulullah. Nabi kata, aku nak pergi ziarah dia. Terkejut perempuan tu. Bila Nabi datang ziarah, tengok dia Nabi datang ziarah, Nabi kata apa? Nabi kata, aku datang ziarah kamu sebab kamu sakit. Aku dengar kamu sakit. Perempuan tu malu. Akhirnya asyhadu annaka Rasulullah. Aku naik saksi bahawa kamu, wahai Muhammad, Rasulullah. Dia masuk Islam kerana perangai Nabi SAW. Kita tuan-tuan, jangan kata balik tai, jangan kata balik perut unta. Orang ludah, ni ambil ludah bawa pergi bomoh. Itu sebab dia kalau gaduh, ni tip lah orang kata. Kalau gaduh, kalau dengan orang Melayu lah, dengan orang Arab jangan salah. Dengan orang Melayu, gaduh orang Melayu jangan duduk depan dia. Lepas tu balik, dia pun ambil air ludah tu letak dalam plastik, dia bawa pergi bomoh. Boleh bedah itu. Tu saya tak tahu apa jadi, sebab saya tak belajar. Tapi orang kata boleh buat. Itu sebabnya jangan kita berdendam hati. Yang kedua, jangan disebabkan dengki, marah kepada orang, kita buat perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Baik, itu yang ketujuh. Yang ke-8, kata Imam Suyuti, nak menunjukkan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ikhtila billah hina yahbutu ila as-sama'i dunya fi thuluthil lail. Perbanyakkanlah semayang malam. Semayang malam ni tuan-tuan, amalan Nabi SAW setiap malam. Nabi akan bangkit setiap pukul 3 pagi dia buat. Satu riwayat kata setiap pukul 1/3 malam, pukul 3 pagi, pukul 2 pagi ke 3 pagi sampai subuh. Nabi semayang malam, tak macam kita. Kita semayang malam laju je 2 rakaat
14 minit siap. Pernah suatu ketika seorang sahabat datang nak ikut, dia nampak Nabi sembahyang dekat masjid Nabi tu, dekat Raudhah tu. Jadi sahabat malam dia berpusing, dia jaga-jaga kawasan. Tengok Nabi sembahyang. Bila tengok Nabi sembahyang, suka sahabat ni. Saya dah ingat nama sahabat tu. Jadi bila sampai dia tengok Nabi tengah sembahyang, baru nak angkat takbir, dia pun pergi ikut Nabi. Duduk sebelah kiri Nabi. Punya orang apa? Excited lah, suka ni sebab Nabi nak sembahyang. Sembahyang malam dapat berimamkan Nabi SAW. Duduk sebelah kiri. Kalau kita jadi makmum, duduk sebelah kanan kan? Maka Nabi yang Nabi tak ada, Nabi angkat Allahu Akbar. Nabi pun angkat tangan kanan ni, Nabi pegang telinga ni. Nabi pusing macam ni. Telinga sahabat ni sebelah kanan, sebelah kiri. Nabi tarik telinga dia duduk sebelah kanan. Pusing. Pusing. Dia duduk sebelah kanan. Kena tarik telinga pun tarik telinga lah, tak apa. Yang penting pusing, boleh jadi imam, boleh jadi makmum kepada Nabi solat malam. Okey lah. Sembahyang. Nabi pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oh, baca habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Surah Baqarah. Rakaat pertama ni. Habis surah Baqarah. Berapa juzuk? Dekat 3 juzuk. Habis surah Baqarah. Biasa baru 3 juzuk. Masuk surah Ali Imran. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Habis surah Ali Imran. Rakaat pertama habis surah Baqarah, habis surah Ali Imran. Sahabat dia kata, mungkin habis surah Ali Imran ni Nabi akan rukuk. Rupanya habis surah Ali Imran, Nabi masuk surah yang ketiga. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Surah Nisa pula. Masuk habis surah Nisa, dia kata apa? Kalau Nabi masuk surah Maidah, aku mufaraqah. Rakaat pertama Nabi baca dekat 5 juzuk. 5 juzuk rakaat pertama. Dia kata apa? Kalaulah Nabi sambung surah Maidah, aku mufaraqah. Tinggalkan Nabi, aku sembahyang solat. Tengok. Itu rakaat pertama Nabi sembahyang malam. Saya tak minta diri saya, tuan-tuan perempuan juga sembahyang malam sampai macam tu. Itu Nabi SAW. Tak mampu kita. Semua yang 2 rakaat. Ustaz, saya kerja Ustaz. Kalau bangun pukul 3 ngantuk masa kerja, tak payah bangun pukul 3. Habis bangun pukul 5.30. Sekarang ni subuh pukul 6.10 minit, 6.5 minit. Bila dah pukul 6.5 minit, tuan-tuan perempuan, sembahyang 2 rakaat. Bangun 5.30, ambil wuduk, sembahyang 2 rakaat. Dapat 1 tahajud. Kita ni bukan tahajud, banyak terkejut. Terkejut, oh, mimpi geri. Buka kamus, sanggup buka kamus. Ada yang SMS ni, Ustaz tidur, SMS, Ustaz, saya mimpi dicekik. Apa maksud? Tengok jam pukul 3 pagi, buat terbiak apa makcik. SMS Ustaz, dia Ustaz tak tidur. Pukul 3 pagi SMS tanya mimpi. Terkejut. Ada orang terkejut sebab tak kecil. Oh, tak kecil. Masuk bilik air. Masuk bilik air tidur. Allah bagi terkejut. Sebenarnya suruh ambil wudu, kencing, ambil wudu, sembahyang lah 2, 3, 4 rakaat. Ini tak. Terkejut. Masuk dalam kecil tidur ni. Ada orang tanya, ni cerita betul. Orang tanya, Ustaz, apa hukum saya tertidur dalam tandas? Saya kata, macam mana boleh tidur dalam tandas? Saya kan sekarang ni zaman duduk. Zaman duduk, saya duduk dulu kan. Dia kencing duduk. Ngantuk lepas saja tidur, sudah sedap pukul 8 pagi. Masa kencing tu pukul 2, pukul 3 pagi tu. Pukul 8 pagi dalam pagi. Apa hukum? Kata, hukum apa? Qadha sembahyang subuh lah. Nak cerita dia tidur dalam bilik air. Tu kadang-kadang kita masa tengah kencing pun tidur lagi. Sedangkan Allah suruh tidur banyak. Apa ni? Terkejut bangun pukul 2 pagi, 3 pagi, ambil wudu sembahyang 2 rakaat baru tidur balik.
Tapi pelik juga kadang-kadang kita ni. Time tengok bola sepak, Masya Allah, cerah semua kawasan. Lampu-lampu tengok, gol, gol bunyi. Kau isteri pun terkejut, suami pun terkejut. Tapi time sembahyang tahajud, susah. Pergilah masjid mana-mana, buat program sembahyang tahajud perdana. Nak dapat ramai orang supaya tumbang kambing seekor pun boleh tentu datang. Sebab tidur kan. Tapi kalau nak ikut sunnah Nabi SAW, cubalah sedaya upaya amalkan sembahyang tahajud. Macam adik-adik ni, saya tertarik bila baca buku ni Amalina, Belajar Cemerlang SKM tahun berapa tak? Saya baca buku dia, budak Kelantan. Antara tips dia berjaya tuan-tuan dan puan, sembahyang tahajud tak pernah tinggal. Dia akan bangun pukul 3 pagi, dia sekurang-kurangnya 8 rakaat dia sembahyang. Lepas tu baru dia ulang kaji baca buku sampai subuh. Lepas subuh dia baru siap-siapkan makan minum untuk adik-adik dia, baru dia pergi ke sekolah. Dapat 17 A SPM. Kita punya kebijaksanaan ni bukan kita, Allah bagi bijak. Allah bagi bijak. Kawan saya berapa ramai yang pandai hafal Quran 6 bulan, tapi sampai hari tak berjaya. Dalam hidup dia tak berjaya, belajar tak berjaya. Sebab apa? Sebab dia ingat dia cerdik. Cerdik tak semesti berjaya. Tu seorang lagi yang masalah sosial dekat UK, best dia 20A ke. Tapi disebabkan lupakan agama, lupa syariat, minum arak, jadi kaki clubbing, itu semua tu pergi kelab malam, akhirnya tak berjaya. Berapa ramai orang bijak tak berjaya? Sebab apa? Sebab jauh dengan Allah Ta'ala. Itu sebabnya kalau macam anak-anak budak-budak muda ni, kita tekankan mereka biar minat daripada kecil lagi, minat untuk bertahajud. Dia tak ada lah kita buat payah-payah sangat sampai pukul 12, pukul 3 pagi dah bangun dah. 5.30 tu bangun, semayang 2 rakaat, semayang 4 rakaat sampai masuk subuh. Subuh pergi surau kalau dekat. Lagi baik pukul 5.30 tu bangun sekejap, terus datang surau, duduk kat surau, tahajud dekat surau, iktikaf dekat surau. Sangat-sangat menarik. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Itu yang ke-8. Yang ke-9, mujalasatul ahibba wal mukhlisin wal istifadah min ajmal ma yaqulu. Antara sunnah Nabi SAW, berkawanlah dengan orang-orang yang baik. Kita ni berkawan dengan orang yang Nabi kata apa? Berkawan dengan orang jual minyak wangi, kita akan wangi sama. Berkawan dengan orang yang buat besi, sahibul kir, dia juga akan bau. Jadi kita ni tuan-tuan buat, kalau kita nak baik, kita nak hidup baik, keluarga nak baik, berkawanlah dengan orang-orang yang baik. Siapa orang baik? Orang surau, orang masjid. Sebab apa? Sebab orang yang akan tolong kita setelah mati tak lain dan tak bukan orang masjid. Kawan-kawan kita dekat kelab malam tu takkan datang tolong kita. Kawan-kawan kita yang duduk lepak kedai-kedai mamak, lepak semua tu, dia takkan tolong kita. Yang tolong kita adalah orang-orang surau. Kalau kita sombong dengan orang surau, maka kita akan turut dibenci oleh mereka. Ini cerita betul, berlaku dekat satu negeri. Saya pergi ceramah dekat satu negeri, dia orang cerita. Kata ustaz, orang ni masa dia meninggal tu pukul 5 pagi, dia meninggal malam pukul 12 pagi. Balik rumah pukul 5 pagi. Balik rumah pukul 5 ke 6 pagi tidur. Pukul 4 petang tak ada orang mandikan lagi. Tok Imam satu pergi Mekah buat haji, yang dapat 600 orang. Imam 400 ke 600. Imam pergi Mekah kerajaan abadi. Imam satu. Imam dua, dia bagi tahu kata ni orang sekifulan ni dah meninggal. Oh, dia tak pergi. Tok Imam dua tak pergi.
Imam tu kata apa? Tak nak. Arwah ni banyak buat sakit hati aku masa itu. Aku tak nak pergi sembahyang dia. Lantak dia. Tak nak. Tu imam marah dia. Dendam ni. Dendam si imam. Tak nak. Yang ketiga, pergi imam tiga. Imam tiga kata apa? Oi, minta maaf lah. Kata anak aku nak Kongo UITM. Tak boleh lah, pergi cari orang lain. Pergi Bilal. Cari Bilal, jumpa Bilal. Bilal, tolong Bilal, mandikan jenazah ni. Jenazah dah meninggal. Oh, dia ni dulu masa aku azan, dia lah kutuk suara aku. Dia kata suara aku macam katak. Tak nak aku, biar letak dia lah. Tengok. Bukan saya nak cerita keburukan jenazah, tapi nak cerita kesan daripada kejahatan kita kepada manusia. Orang akan ingat dia tak baik dengan orang surau, tak pernah datang surau, tak pernah datang masjid, lepas tu kutuk orang, marah orang, semua orang tak mau buat. Tu imam pun tak nak baik dengan dia, macam mana makmum yang lain? Kalau orang yang baik yang datang surau, datang masjid, tuan-tuan buat, tak payah suruh, kita datang. Dengar kata, sahabat kita meninggal, tak pergi pejabat, sanggup lewat pergi pejabat, pergi selesaikan jenazah dulu. La ilaha illallah. Pengalaman saya ni kalau nak ingat semua jemaah tak ingat, lupa. Tapi bila dengar kata ada seorang jemaah kita, seorang kelompok tu, dia ni memang selalu kalau kuliah subuh ke apa, dia memang di depan. Bila dengar kata dia meninggal, saya masa tu baru habis ceramah dekat mana, jauh juga. Balik-balik saya terus pergi ke tempat dia. Tengok orang penuh datang. Nak kata tu, saya padahal tak pergi pun tak apa. Sebab orang kata kenal jauh-jauh, tapi pergi juga sebab perasaan kita nak pergi. Orang baik. Orang baik. Orang yang selalu datang surau, tak payah risaulah. Dia mati, adalah orang tolong. Anak dia mati, ada orang tolong. Surau apa nama, isteri mati, adalah orang tolong. Dia takkan susah hidup dengan perempuan. Itu sebabnya kita kena puncak pada sebelah akhibah. Duduk dengan orang-orang baik, bersahabat dengan orang-orang baik. Anak-anak kita ni kalau berkawan dengan orang-orang baik, jadi baik mereka. Tapi kalau kita berkawan dengan orang sombong, kita akan turut jadi orang sombong. Alhamdulillah. Yang ke-10 yang terakhir, orang-orang yang rahmati Allah, ibti'ad an kulli ma yahulu bainal qalbi wallahu azza wa jalla. Cuba kita jauhkan perasaan yang boleh merosakkan iman kita, menjauhkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita lupa, kadang-kadang kita tak sembahyang. Mungkin kita lupa, kadang-kadang kita tak baca Quran. Mungkin kita lupa, kadang-kadang kita ada perasaan sombong, bongkar, nak dengar orang puji dan sebagainya. Itu semua tuan-tuan membuat yang dirahmati Allah, menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW sangat-sangat jaga perkara-perkara yang boleh menyebabkan hati jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab Nabi sangat-sangat tawaduk. Bila Nabi masuk dalam masa hari kemerdekaan Mekah, orang tanya, Ustaz, pernah berlaku kemerdekaan dalam Islam? Pernah. Bila? Masa pembukaan Mekah. Nabi masuk macam mana? Nabi masuk, Nabi sujud di atas bahu unta, belakang unta. Nabi duduk, Nabi sujud. Tanda tawaduknya Nabi kepada Allah, tanda Nabi nak tunjuk syukurnya kepada Allah dengan pembukaan Makkahul Mukarramah. Kita hari ini, kita menyambut kemerdekaan macam mana tuan-tuan? Kita panggil sign. Apa sign? Gangnam Style. Katakanlah kita panggil apa? Geng-geng poco-poco. Ini merdeka kita. Panggil artis-artis menyanyi. Tak boleh ke kalau kita nak sambut hari kemerdekaan, kita buat solat hajat beramai-ramai? Tak boleh. Siapa imam kan? Jangan cari Ustaz Ishaq, jangan cari Ustaz Iqmal, jangan cari Tok Imam Masjid As-Siddiqi. Tapi yang jadi imam,
Menteri Besar Negeri Sembilan. Kalau Sultan datang, Sultan jadi imam, lagi bagus. Itu kalau boleh buat. Kalau tak boleh buat, macam mana? An-nas ala dinihim. Manusia ini akan hidup sebagaimana pemimpin itu. Kalau pemimpin kaki karaoke, karaoke habis di punya rakyat. Kalau pemimpin kaki golf, habis semua rakyat dia kaki golf. Tapi kalau pemimpin kaki masjid, habis semua orang bawahan jadi kaki masjid. Dan terbukti Kelantan, Sultan Kelantan bukti benda. Saya pergi ceramah di Kelantan, ada orang bagi tahu, datang bagi tahu, Ustaz, saya nak tanya Ustaz ni. Ni forum petanda kat Kelantan. Nak tanya semayang saya ni sah ke tidak? Saya kata kenapa? Masa saya bagi salam, saya semayang Zuhur dekat Masjid Nabawi juga. Masjid Muhammadi. Masjid Muhammadi ni masjid negeri Kelantan lah. Masjid besar. Jadi masa semayang tu saya duduk saf yang kelima. Masjid besar, semayang Zuhur, hari kerja ada 8 saf. Bayangkan. Ni hari kerja, masjid besi tak dapat banyak tu. Saya rasa Ustaz Iqmal pernah mengajar dekat Masjid Batu. Dia dekat Putrajaya ni ada 2 masjid besar, masjid besi dengan masjid batu. Masjid Batu Ustaz Iqmal pernah mengajar kan. Ustaz Iqmal pernah beritahu saya, nampak tiang saja, ada orang tapi duduk di balik tiang. Dia tiang macam ngajar tiang, tak ada orang. Kenapa? Sebab pemimpin tak turun masjid. Ini semayang Zuhur, waktu pejabat ada 8 saf. Bukan masjid kecil besar, ni boleh 8 saf. Ini masjid negeri besar tuan-tuan buat. 8 saf, ada dekat 1000 orang semayang Zuhur. Dia duduk saf yang kelima, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang hak sebelah kiri ni, sebelah kanan ni, bagi salam yang ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi saya dan dia saling tengok-menengok antara satu sama lain. Mana dia tengok saya tengok dia. Kata orang tu lah. Tanpa tunggu lama saya tu tegar tangan dia, cium tangan. Saya kata, "Oh, mana kamu ni?" Dia kata, "Sekarang ni semayang saya ni sah ke tak, Ustaz? Sebab saya tak bagi salam yang kedua. Saya terus pergi salam tangan dia." Saya kata, "Kenapa pergi salam dia? Siapa dia?" Dia kata, Ustaz tahu tak siapa dia, Ustaz?" "Tak tahu." Sultan Muhammad kelima. Sultan Muhammad kelima ni maknanya Sultan Kelantan. Duduk saf yang kelima, duduk tepi belah kanan dia. Dia kata, "Ustaz, kalau saya tahu lah Ustaz, dia tu Sultan masa duduk belah kanan, dan saya kempiskan punggung saya. Tak nak bagi kat lalu-lalu dia kan." Tengok, Sultan boleh duduk saf yang kelima, patut di depan. Tapi sebab dia tak lambat, belakang juga duduk. Memang tuan-tuan buat. Ni terbaru, baru ni saya forum dekat depan Ali Rostam, Datuk Seri Ali Rostam, forum perdana. Jadi penerbit forum perdana tu bagi tahu, dia baru balik dari Kelantan. Dia kata ada seorang Tok Bilal datang cerita ke dia. Kata, Allah, Tok Bilal ni pun memang dia kata, memang dia rasa macam terkejut. Surau masjid je ya, besar lebih kurang ni. Datang pukul 4 pagi. Datang pukul 4 pagi, dia pun masuk. Gelap. Sama-sama lampu luar. Masuk-masuk tengok ada seorang lelaki duduk kat depan belakang tu imam. Ni belakang tu imam tu. Seorang dia etikaf. Jadi Imam Bilal tanya lah, Bilal, awal apa gelak-gelak ni? Apa minta maaf, Tupet nak etikaf. Saya minta maaf, saya nak tumpang etikaf dalam surau ni. Dia berkata, pokoklah lapu. Tu bila dia marah lah, pokok lapu je. Tu apa dia gelak-gelak? Tak apalah, saya ikut masjid surau, nak duduk etikaf gelak sikit tak apa. Kalau dia buka lampu, tengok siapa tuan-tuan? Sultan Muhammad kelima.
Iktikaf dalam surau. Bukan dekat masjid besar, dekat dalam surau. Kalau inilah sikap pemimpin, masjid-masjid akan penuh, surau-surau akan penuh, majlis-majlis ilmu akan penuh. Sebab Nabi sebut tak, An-nas ala dini mulukihim, manusia akan hidup mengikut apa yang pemimpin dia buat. Nah, sekarang ini kita nak pastikan yang pemimpin kita minat kepada ilmu, minat kepada Islam, minat kepada apa yang terdapat dalam Al-Quran. Barulah hidup kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah betul kita cinta kepada Nabi SAW. Bukan hanya cakap kosong kata aku sayang Nabi, tetapi memang betul kita mengaplikasikan sunnah Nabi dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi semoga dengan 10 perkara yang telah disebutkan oleh Imam Sayyuti itu tadi dapat memimpin kita untuk lebih maju dalam kehidupan, lebih menguatkan semangat kita untuk cinta kepada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan, semoga apa yang kita bincangkan ini mendapat keberkatan daripada Allah. Apa yang baik daripada Allah, yang kurang dari sisi Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yu'ti mazidah. Ya Muhammad Ibrahim hikmatan 'allimna, ya Muhammad Sulaiman fahimna wa fahamna Sulaiman. وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا من النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, sambil Allah dapat kita nikmati santapan rohani yang telah disampaikan oleh Fadil Ustaz Muhammad Zahir Arif. Mudah-mudahan dapat manfaat dan beramal untuk kita sama-sama lalui kehidupan kita mengenai ini untuk kita kembali menghayati Islam, menghayati sunnah-sunnah dan mencintakan Rasulullah SAW. Dan sebelum kita meneruskan, saya ada maklumat baru, kita akan teruskan nasyid. Persembahan nasyid dan qasidah daripada kumpulan Sautul Fauzan, iaitu daripada Sekolah Menengah Agama Nilai. Majlis ini menjemput adik-adik dari kumpulan Sautul Fauzan untuk menyampaikan persembahan nasyid dan qasidah. Majlis dengan hormatnya mempersilakan.